Tuan-tuan dan puan, hari ini kita dikejutkan. Kita dikejutkan dengan satu surat yang dikatakan dihantar oleh yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah, ahli Parlimen Gua Musang, kepada speaker. Surat itu bertarikh 25 September, iaitu selepas 2 hari Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan di satu sidang media bahawa beliau mempunyai angka yang mencukupi untuk dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Angka tersebut dikatakan telah dipersembahkan, angka tersebut telah dipersembahkan 2 hari yang lalu, hari bulan yang lalu, di Istana Negara pada jam 11 pagi. Jadi hari ini, walaupun surat itu bertarikh 25 September, tetapi hari ini kita dikejutkan, diviralkan. Diviralkan. Jadi iaitu atas asas ataupun atas tajuk usul undi tidak percaya kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan ada juga surat jawapan daripada speaker. Surat dihantar kepada speaker dan ada surat balasan kepada Tengku Razali, dan surat tersebut juga telah diviralkan dan kita telah melihat surat tersebut. Jadi ini antara sebab-sebab yang saya katakan tadi, tajuk kita pada malam ini, iaitu kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin berada. Ini benar. Dan kita juga dikejutkan hari ini luahan ataupun tulisan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, iaitu tulisan kenapa ataupun sebab kerajaan ataupun kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dipertikaikan, ataupun ramai kepimpinan UMNO marah kepada kerajaan Perikatan Nasional, terutama sekali daripada UMNO. Jadi sekarang ini kita nampak dua pemimpin utama UMNO, iaitu Datuk Seri Najib, telah pun menyatakan beberapa kebenaran-kebenaran, luahan-luahan, terutama sekali luahan daripada akar umbi, isu COVID, isu pilihan raya di Sabah dan sebagainya. Dan ini dibangkitkan ataupun dipanaskan lagi dengan surat yang kita lihat, 2 surat hari ini. Satu daripada Tan Sri Datuk, dan juga satu lagi surat balasan daripada speaker Datuk Azhar. Jadi ini telah menghangatkan lagi keadaan COVID politik di Malaysia. Jadi kepada kepimpinan, sekarang ini kita merasakan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya berpandangan sebenarnya kerajaan hari ini asasnya telah pun jatuh. Kenapa saya katakan jatuh? 2 orang kepimpinan daripada UMNO telah menyatakan secara jelas bahawa UMNO wajib menarik balik sokongan kepada kerajaan ini. Saya nak nyatakan di sini ataupun saya nak kongsikan di sini bersama. Mungkin kenyataan saya ataupun pandangan saya mungkin tidak betul. Pandangan tuan-tuan, pandangan kepimpinan lebih betul daripada pandangan saya. Saya pandangan daripada akar umbi, daripada ahli UMNO, ahli Muafakat Nasional, ahli Barisan Nasional daripada bawah. Jadi kita mendengar, kita bertemu dengan kawan-kawan telah menyatakan daripada awal lagi bahawa kita tidak mahu mempunyai kerjasama politik dengan Parti Bersatu. Hari ini ataupun semalam, dengan jelas pihak kepimpinan UMNO, Biro Politik dan bersama dengan pengurusi-pengurusi perhubungan negeri telah buat keputusan sebulat suara untuk mengkaji semula hubungan ini ataupun akan membuat satu surat rasmi jika ingin diteruskan, apa syarat-syarat yang akan ditetapkan ataupun dinyatakan oleh kepimpinan UMNO. Tapi pada pandangan akar umbi di bawah,
kita sudah tidak mau meletakkan syarat. Kita ingin kepimpinan di atas menarik balik sokongan ataupun pegangan kita, gabungan kita dengan kerajaan ini. Kerajaan ini wajib dihentikan. Tapi oleh kerana COVID, kita akui keadaan COVID sekarang, di dalam penjara, kekangan tentang isu COVID. Kita akui itu. Tapi kerana itu, kita harap akan wujud satu kerajaan menanti PRU yang ke-15. Iaitu satu kerajaan sementara. Kerajaan sementara ini wajib melihat dengan lebih baik untuk menuju PRU yang ke-15. Kerajaan ini wajib dihentikan. Sebab pada pandangan peribadi saya, kerajaan ini adalah kerajaan sandiwara. Fitnah-fitnah yang dibawa daripada kerajaan Pakatan Harapan terhadap kepimpinan kita, terutama sekali kepimpinan Barisan Nasional, masih lagi dibawa, masih lagi diteruskan oleh kepimpinan Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab mereka juga adalah kepimpinan Pakatan Harapan yang dahulunya mereka dokong, yang berada dalam Bersatu itu sendiri, yang berada dalam PKR itu sendiri, iaitu kumpulan Azmin dan kumpulan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka adalah kelompok utama daripada pasukan Pakatan Harapan. Mereka sekarang berada dalam Perikatan Nasional, tetapi jiwa mereka, hati mereka tetap pada pandangan saya bersama Tun Dr. Mahathir. Kerana itu selalu saya nyatakan di dalam saya punya kenyataan, Tun Dr. Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, mereka kawan. Mereka bukan lawan, tetapi mereka kawan. Itu sangat bahaya kepada Barisan Nasional. Kepada Barisan Nasional. Kerana itu kita minta. Dan saya percaya sekarang kepimpinan kita, terutama sekali kepimpinan tertinggi kita, telah pun nampak sandiwara ini. Kerana itu saya percaya keputusan ataupun kenyataan sebulat suara semalam, saya percaya mereka telah mengambil kira usul-usul yang dibawa oleh cawangan-cawangan UMNO di seluruh negara, menghentikan, menidakkan hubungan politik bersama dengan Parti Bersatu. Kerana kita merasakan Parti Bersatu adalah serpihan, dalam bahasa mudah, janda lama kita yang sedang membuat pelbagai helah untuk menidakkan kewujudan kita. Wujudnya Parti Bersatu adalah nak menjahanamkan Parti UMNO. Perikatan Nasional nak menjahanamkan Barisan Nasional. Itu hakikatnya. Kita percaya ataupun tidak, itu adalah hakikatnya. Kerana itu kita minta kepimpinan di atas, setelah keputusan Biro Politik akan dibawa kepada Majlis Pimpinan Tertinggi, saya dipahamkan. Saya mohon kebijaksanaan keseluruhan Majlis Tertinggi UMNO, buatlah satu lagi keputusan. Hentikan hubungan ini. Kita perketatkan hubungan dalam muafakat nasional. Itu adalah yang terbaik. Kalaulah Bersatu ingin dibawa masuk, bubarlah Bersatu. Bubarlah Bersatu itu dan masuklah sama ada Parti PAS ataupun Parti UMNO. Itu lebih terbaik jika ingin melihat Melayu ataupun Malaysia lebih ke depan. Jika ini masih lagi ada, Parti Bersatu masih lagi ada, saya percaya pilihan raya yang akan datang, di mana Parti Bersatu bertanding, ramai yang saya temui di peringkat akan tetap lawan dengan Parti Bersatu. Kita dengan PAS okey. Di mana Parti PAS bertanding, kita akan bantu Parti PAS, dan kita percaya di mana Parti Barisan Nasional bertanding, Parti PAS ataupun akar umbi PAS akan bantu kita. Mana akar umbi Parti Bersatu? Contoh di Sabah sangat nyata. Akar umbi Parti Star, akar umbi Parti PBS membantu anda di Sabah. Di Sabah contoh terbaik untuk kita nilai persahabatan kita.
Kamu telah tunjukkan sikap tamak, tetapi kamu telah lontarkan sikap tamak itu kepada Barisan Nasional. Kamu nyatakan kami yang tamak, tapi sebenarnya kamu yang tamak. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada malam ini, live kita pada malam ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada pandangan saya, pribadi saya, ini adalah kerajaan pengkhianat. Mereka khianat kepada Barisan Nasional, lompat daripada Barisan Nasional pergi kepada Parti Bersatu. Itu pengkhianat. Daripada PKR lompat, itu pengkhianat. Walaupun PKR, Anwar Ibrahim, musuh kita, tetapi cara sikap kepimpinan yang dibawa oleh Azmin Ali, khianat kepada parti kamu, itu tetap juga pengkhianat. Walaupun PKR itu adalah musuh kita. Itu khianat. Sama Bersatu khianat pada Dr. Mahathir, itu saya tak pasti. Sebab pada pandangan saya, itu mungkin game pengarah yang sangat hebat alaf baru ini, iaitu Tun Dr. Mahathir. Karena itu kita tidak terkejut budaya ataupun cara pembawakan kontrak-kontrak yang saya dipahamkan masih dibawa, dipersetujui daripada zaman Tun Dr. Mahathir, tetap diluluskan, tetap dibawa oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk itu, saya nak nyatakan di sini dengan jelas dan terang, kerajaan ini wajar dihentikan. Buatlah macam manapun, stop sandiwara ini. Stop pengarahan daripada Tun Dr. Mahathir. Stop. Kita minta ke bawah duli Yang Maha Mulia, saya percaya dengan kewibawaan tuanku untuk tangani perkara ini. Sama ada memberi pilihan tuanku seorang pemimpin untuk menjadi Perdana Menteri sementara. COVID reda, lakukanlah PRU yang ke-15. Kita serah balik kepada kerajaan yang lebih stabil melalui undi rakyat. Undi rakyat Malaysia. Saya daripada Kelab Pendokong Penyertaan Ummah, Timbalan Presiden, kita kerap kempen daftar pemilih. Kenapa kita kerap melakukan rondaan hampir ke seluruh negara daftar pemilih? Sebab kita agak sangsi, gusar ada pelancong-pelancong daripada dunia luar, terutama sekali daripada China, yang datang ke Malaysia, yang balik ke Malaysia hanya 10% saja. Dan mereka ini telah kita desak untuk kita buat kajian sewaktu PRU yang ke-15. IC mereka kita desak untuk tukar IC, tapi Kementerian Dalam Negeri menyatakan di Parlimen baru-baru ini tidak ada keperluan ataupun tidak ada satu masa ataupun keadaan mendesak untuk menukar IC. Ini sangat bahaya. Kita gusar, kita sangat gusar perkara ini, sebab kita takut bukan rakyat Malaysia yang mengundi di PRU 15. Isu ini akan kita tetap bangkitkan dari masa ke semasa, terutama sekali ketika PRU yang ke-15. Walaupun ketika ini COVID dan juga suasana politik di Malaysia agak kucar-kacir, dalam bahasa Kedah dikatakan agak dalca. Ini kerajaan dalca, suasana dalca, suasana macam pasembot lagi. Ini kerajaan yang dah jadi dalca. Jadi kerana itu isu-isu penting, isu COVID tidak dengan baik, tidak ditangani dengan baik, terpalit sama oleh pemimpin-pemimpin yang hebat daripada PAS dan juga daripada UMNO. Dek kerana jiwa ataupun budaya Pakatan Harapan masih ada di dalam jiwa pemimpin-pemimpin daripada PKR dan Bersatu, terpalit sama kepada pemimpin-pemimpin yang baik daripada PAS dan juga daripada UMNO. Sikap anda terpalit sama. Sikap anda sedang diperhatikan oleh rakyat. Bagaimana kamu tangani perkara-perkara COVID ini? Pimpinan PAS, pimpinan UMNO juga terpalit. Rakyat memerhati.
Jadi lebih lama kita berada dalam kerajaan ini, lebih membusukkan nama pemimpin PAS dan juga pemimpin. Karena itu, kita harap kepimpinan kita di atas, apa masalah untuk tarik balik sokongan? Nak sokong apa lagi kerajaan ini apabila kerajaan ini yang kita tahu bukan berkawan dengan kita, tetapi hanya nak mempergunakan kita sahaja. Nak mempergunakan ahli parlimen kita sahaja, nak mempergunakan jentera dan ahli parti kita sahaja. Bertanding nak banyak, jentera di bawah tidak ada. Apa niat kamu? Niat kamu hanya nak mempergunakan jentera UMNO dan PAS, itu saja. Di Semenanjung, berapa banyak jentera kamu? Sebagai contoh, di Parlimen Jerlun, jika parti bersatu nak bertanding di situ, saya dipahamkan JKK ataupun ketua kampung pun kamu tidak ada jawatan kuasa di kawasan Parlimen Jerlun. Begitu juga dengan di Langkawi. Di Langkawi kamu nak bertanding berapa kerusi? 2 DUN yang kamu menang sebelum ini, 1 parlimen Tun Dr. Mahathir menang. Adakah ketiga-tiga kursi itu kamu nak bertanding atas alasan bersatu menang di situ? Saya percaya kepimpinan UMNO dan PAS di Langkawi tidak sebodoh yang kamu sangkakan. Semakin hari, sejak Mac 2020, kita telah nampak ketamakan, kehalobaan kamu dan kewayangan kamu. Semakin hari, semakin kita nampak. Dan semakin jelas apabila PRU di Pilihan Raya di Sabah telah kita lihat dengan clear. Karena itu, saya nak nyatakan di sini, 16 kerusi, termasuk juga kerusi DUN-DUN yang kamu lompat kepada Parti Bersatu, itu wajib kepimpinan UMNO ambil balik. Walaupun kita tahu itu antara syarat yang cuba dipadamkan oleh kepimpinan Bersatu itu sendiri. Dan kita juga lihat ketamakan ini semakin hari semakin jelas. Jadi untuk itu, saya nak nyatakan di sini, kerajaan Presiden Yassin bersama dengan pengkhianat yang mereka bawa dan orang-orang baik daripada PAS dan UMNO bersama mereka adalah satu pasukan yang tidak serasi. Saya tetap menganggap kamu daripada Perikatan Nasional Bersatu PKR dan juga yang melompat kepada Bersatu, kamu pengkhianat. Kamu cari daripada PAS dan UMNO berbincang, kita ingat pada peringkat awal baik, tapi semakin hari semakin lama kamu telah menunjukkan sikap pengkhianatan kamu. Bagi saya sebagai ahli di bawah yang mendokong kepimpinan di atas, kami tidak rela parti UMNO Barisan Nasional terus diperkudakan, terus dibuli dan terus ditekan. Stop. Cukup untuk kamu terus lakukan perkara-perkara yang saya anggap tidak adil ini. Karena itu, apabila keputusan yang dibuat oleh kepimpinan kita semalam, di bawah kita tahu ataupun kita cek, sangat setuju dengan keputusan ini dan wajib diterjemahkan. Kita tidak mahu hanya bercakap. Datuk Seri Ahmad Mazlan hanya bercakap semalam tetapi tidak diterjemahkan. Wajib diterjemahkan. Kita di bawah berada di belakang kalian, namun wajib diterjemahkan. Tetapi pada hari ini kita lihat Datuk Seri Najib, Tengku Razali punya surat. Semakin kita nampak 2 orang ahli parlimen. Jadi hari ini saya nak bagi tahu kepada sahabat lama saya, Datuk Seri Azmin Ali, yang dikatakan masuk kelas matematik 2 hari sudah. Di mana 2 hari sudah dia menyatakan hari yang sial dalam tweetnya. Adakah benar atau tidak saya tak pasti. Tetapi dia menyatakan tentang kelas matematik.
113 dikatakan menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi pada hari ini jelas bukan Datuk Seri Najib telah menyatakan luahan rasa tidak senangnya atas suara-suara yang dibawanya ke dalam Facebooknya hari ini, menunjukkan ketidakpuas hati Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib bukan hanya bercakap untuk dirinya, dia bercakap setelah mendengar luahan-luahan akar umbi bahagian-bahagian dan juga sahabat-sahabat beliau yang lain. Itu satu, Tengku Razali hantar surat kepada speaker. Itu dua, makna kata apa Tan Sri Muhyiddin. Matematiknya sahabat saya Datuk Seri Najib, Datuk Seri Azmin, maaf, 113 tolak 2. Kita jangan tolak yang lain lagi, tolak 2. 13 tolak 2 tinggal 111. 111 ni bagaimana? Kelebihan ataupun majoriti di parlimen kena ada 112. Sekarang kamu ada 111. Kalau Datuk Seri Najib juga menyatakan kekesalan ataupun tidak menyokong kerajaan ini, tulisan di cara signalnya, pandangan saya tak tahu pandangan Datuk Seri Najib, tapi pandangan saya secara jelas Datuk Seri Najib telah menolak Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu secara jelas. Apabila surat secara jelas juga menyatakan Tengku Razali juga tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apabila surat untuk menyatakan tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, undi tidak percaya. Jadi ini jelas. Jadi apabila surat dihantar kepada speaker iaitu tentang usul undi tidak percaya, tentu saja orang yang ingin membawa usul itu akan tidak percaya. Bukan dia bawa surat, dia hantar surat dengan 7 perenggan itu, dia nak menyatakan dia sengaja hantar surat. Tapi di parlimen nanti dia sokong balik lah. Itu tidak mungkin. Mengenali Tengku Razali, kita tahu capability dia. Kita tahu dia punya pegangannya. Dan kita percaya apabila 2 saja itu telah pun jatuh. Secara sentimentik dia jatuh. Jadi untuk apa lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin nak tunggu lagi? Secara hormat, secara terbaik, selesai COVID di rumah, kuarantin di rumah, saya cadangkan kepada Tan Sri Muhyiddin, bergegaslah ke Istana Negara, hubungi tuanku, nyatakan pada tuanku, patik letak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Itu lebih mudah untuk tuanku membuat keputusan-keputusan seterusnya. Jangan membebankan tuanku dengan permainan-permainan kotor dikelilingi anda. Kita tahu, walaupun anda kata anda sekarang bertungkus lumus tentang isu COVID, itu mungkin, tetapi dikelilingi kamu sedang mengatur pelbagai strategi untuk mengekalkan kedudukan kamu yang sekarang ini berada di sangat-sangat hujung tanduk. Itulah sebabnya saya nak katakan kepada pasukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, apabila kita nak berkawan, berkawanlah dengan baik. Tetapi apabila kita berkawan dengan niat yang tidak baik, dengan niat ada pengkhianatan, akhirnya inilah jadinya. Mau tidak mau, keadaan negara sekarang ini berada di memang penghujung. Bulan 11 bajet dengan 2 orang pemimpin kanan Barisan Nasional, iaitu Tengku Razali dan Datuk Seri Najib, telah nyatakan surat keluar daripada speaker. Itu 2, dan tentu saja akan ada lebih lagi. Teruk Menteri Kewangan buat bajet, tiba-tiba bajet di parlimen
kalah. Gagal. Jadi untuk apa kita nak tunggu bajet kalau kita boleh jimatkan masa kita untuk kita serahkan kepada Tuanku untuk menilai, untuk meringankan, menyatakan dengan lebih tegas, dengan lebih tenang bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin wajar meletak jawatan. Kamu sudah kalah. Kamu sudah jatuh dalam erti kata yang sebenar. Kamu telah hilang keyakinan beberapa ahli parlimen. Dan saya percaya ahli-ahli parlimen itu daripada Barisan Nasional. Daripada Barisan Nasional. Kita bukan sokong Anwar pun. Kebanyakan ahli parlimen daripada Barisan Nasional tidak menyokong Anwar Ibrahim. Tetapi apabila Anwar Ibrahim membawa perkara ini kepada Agong, kita ibarat, mudah cerita, kita tumpang kenyataan Anwar untuk berjumpa dengan Agong, untuk menyatakan hasrat ketidakpuasan kepada kerajaan yang diwarisi kepimpinan Pakatan Harapan dibawa ke dalam Perikatan Nasional. Wujudnya Perikatan Nasional jelas pada pandangan saya nak merosakkan Barisan Nasional. Nama hampir sama, bendera color hampir sama, begitu juga penubuhan bersatu. Sejak awal lagi kita sudah tahu nak melenyapkan, nak menjahannamkan parti UMNO itu sendiri. Jadi untuk itu, tunggu apa lagi? Kenyataan semalam dah cantik. Perkemaskan lagi mesyuarat Majlis Tertinggi Parti, perkemaskan lagi keputusan. Kami di bawah dah confirm tidak mahu bersama dengan Parti Bersatu. Kami hanya mahu bekerjasama dengan parti-parti di dalam Muafakat Nasional, iaitu PAS. Alhamdulillah, saya percaya kepimpinan PAS di atas faham kedudukan Barisan Nasional UMNO itu sendiri dalam menghadapi pengkhianat daripada Bersatu, pengkhianat daripada UMNO yang ke Bersatu, pengkhianat daripada PKR yang ke Bersatu. Itu dia punya keluhan yang diluahkan oleh akar umbi yang telah dibawa ke dalam mesyuarat Biro Politik semalam. Tuan-tuan, saya cek tengok kenapa jadi begini yang hangat diperkatakan. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengambil kesempatan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang bijak setelah dipermainkan 2 kali oleh Tun Dr. Mahathir. Dipermainkan oleh Tun Dr. Mahathir. Itu kalau tidak, sekarang ini Perdana Menteri Malaysia adalah Anwar Ibrahim. Tapi setelah dipermainkan, diperkudakan, rakan mereka di dalam Pakatan Harapan, terutama sekali kumpulan Tun Dr. Mahathir, pecah, dikhianati. Jadi corak ini telah dibawa ke pilihan raya Sabah. Corak pilihan raya di Sabah cuba dibawa ke dalam PRU yang ke-15 di Semenanjung. Kalau budaya ini terus dikekalkan, budaya ini diteruskan, budaya ini cuba dibuli lagi, saya percaya lama kelamaan Barisan Nasional UMNO akan lenyap sedikit demi sedikit. Jika ini berlaku, bahawa makna kata cita-cita Tun Dr. Mahathir tercapai. Kena ingat, kerajaan ini sandiwara, pengarahnya Tun Dr. Mahathir. Pengarah filem ini adalah Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mereka bukan lawan, tapi mereka adalah kawan. Untuk itu, saya sangat berharap rakan-rakan di luar sana, terutama sekali kepimpinan Majlis Tertinggi UMNO yang kemungkinan besar akan bermusyawarat hasil daripada keputusan Biro Politik semalam, buatlah satu keputusan yang lebih tegas, iaitu tamat sandiwara ini. Kita tamatkan filem sandiwara ini. Pengarahnya adalah Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir lah akan jadi gila babi
maaf saya cakap, terpaksa saya cakap, gila kalau Anwar berjaya mendapat angka yang melebihi daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa Tun Dr. Mahathir nak ataupun jadi celaru bila masa yang Anwar Ibrahim kata dia mohon ataupun dapat sokongan ataupun mohon sokongan daripada Tun Dr. Mahathir, dia tak pakai pun Tun Dr. Mahathir. Dia dah tidak mahu ataupun tidak mempercayai Tun Dr. Mahathir. Sama ada dia dapat angka betul atau tak betul, itu hak dia dengan tuanku. Kita tidak ada di waktu Anwar Ibrahim bertemu dengan Agong. Agong cakap apa ataupun Anwar Ibrahim cakap apa dengan tuanku, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi rumusan di luar nak kata begini begitu, saya nak nyatakan kita bukan sokong Anwar, tetapi kita harus bersikap adil kepada semua. Kita harus bersikap adil sebagai pemimpin politik yang diinaya beberapa kali oleh Tun Dr. Mahathir. Kita harus bersikap adil. Agong melayan beliau dengan begitu baik sehingga kan wartawan-wartawan di luar istana diberi makan oleh pihak istana negara. Itu menunjukkan Agong menanti Anwar Ibrahim, dan dia tahu program pada 13 hari bulan, program yang besar untuk berjumpa dengan Agong, tuanku, sehingga kan dia tahu banyak di luar pintu istana. Dia hantar makanan. Jadi kita tidak berada sewaktu pertemuan tersebut. Kita tak payah nak buat huraian. Agong dengan Anwar saja. Dan Anwar pun tidak menceritakan pada kita hasil pertemuan mereka. Angka dia tak sebut. Dia sebut angka saja. Dia tak sebut nama. Pada saya sebagai sahabat, Anwar Ibrahim seorang sahabat yang baik. Sebab dia tak sebut nama. Kenapa dia tak sebut nama? Sebab dia tahu Perdana Menteri Malaysia masih wujud di Malaysia. Masih wujud di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia juga boleh memanggil nama-nama yang disebut oleh Anwar Ibrahim. Itu saya katakan Anwar Ibrahim bijak. Tidak sebut nama. Dia sebut angka sahaja. Jadi terpulang pada ketua-ketua parti ataupun Agong yang mendengar pandangan ataupun cerita daripada Anwar. Sama ada Anwar goreng ke, Anwar nak bohong ke, itu Anwar dengan Agong. Anwar bukan bohong ataupun memperdayakan kita dalam isu sidang media yang dibuat pada jam 2 petang 13 hari bulan. Kita nak percaya ataupun tidak, itu hak masing-masing. Tapi pada saya, UMNO boleh gunakan Anwar untuk mempercepatkan lagi tamatnya kerajaan ini. Bukan kita sokong Anwar, tapi dalam istilah mudah, kita guna Anwar untuk menghentikan sandiwara yang oleh pelakon utamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi bertuankan Tun Dr. Mahathir. Karena itu kita tengok contoh mudahlah tuan-tuan. Pilihan raya di Slim, Perak baru-baru ini. 1 jam Tun Dr. Mahathir ceramah, berapa minit dia hentam Azmin Ali. Itu pengkhianat bagi kerajaan dia jatuh. Berapa minit dia hentam Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan berapa lama dia hentam Datuk Seri Najib. Sepatutnya dia kena hentamlah Azmin Ali. Dia kena hentamlah Muhyiddin Yassin. Dia hentamlah 2 minit. Azmin Ali 1 minit. 40 minit hentam Datuk Najib, Datuk Zahid. Apa cerita ni tuan-tuan? Tak akan nampak ni sandiwara. Berapa kali dah. Tiba-tiba dia tidak menyokong Anwar Ibrahim. Patutnya dia lah patut sokong Anwar Ibrahim. Yang dia janji hari itu nak bagi ke Anwar Ibrahim, tiba-tiba tak janji, tak dapat tunaikan sebab ada pengkhianatan, ada pencerobohan dan sebagainya. Dan kali ini apabila Anwar tiba-tiba dapat angka 6 orang yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir, patut sokong Anwar Ibrahim. Patut sokong Anwar Ibrahim. Apabila kamu tidak sokong, itu jelas menunjukkan kamu sandiwara dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan juga
balaci kamu, mancai kamu, pengkhianat daripada Barisan Nasional, Hamzah Zainuddin. Saya katakan sekali lagi, Hamzah Zainuddin, pengkhianat daripada Barisan Nasional, sekarang cuba nak merosakkan Barisan Nasional. Kamu jangan korang ajak. Saya nak katakan kepada kamu, kamu telah buat banyak kerja di Sabah, mengkhianati Barisan Nasional yang telah bagi kerusi pada kamu. Bagi kerusi pada kamu, bagi jawatan pada kamu sebelum ini. Tapi kamu khianat. Kamu keluarlah. Kamu khianat lagi. Kamu nak menjahanamkan Barisan Nasional. Kamu di tempat yang mana kamu nak bertanding nanti. Saya percaya akan ada orang yang akan memastikan kamu lenyap daripada politik Malaysia. Inikah orang-orang yang sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita lain nak terus bekerjasama? Kamu telah tunjuk belang kamu. Kalau kamu insaf, kamu baik, kamu nak hapuskan ataupun cukup. Kami dah lompat pada barisan kepada bersatu. Kami dah tersilap. Okeylah kita kawan. Itu tak apa. Kalau kamu kawan, tapi kamu berbincang dengan Barisan Nasional, berbincang dengan UMNO, kamu bawa senjata. Berbincang dalam keadaan bagi tak bagi, nak bagi tak bagi, lebih kurang macam itulah. Kalau di Kedah ni, kamu nak bagi atau tidak? Kalau kamu tak mau bagi, begini. Kalau kami mau ini, kami mau itu, kamu ambil lah yang sana. Tapi yang kawasan luas ini kami punya. Bincang apa lagi macam ni? Walaupun keadaan politik di Sabah, pilihan raya di Sabah sepatutnya tidak diadakan, tetapi syukur alhamdulillah apabila ada, secara jelas kita dapat melihat siapa kawan, siapa lawan, siapa yang betul-betul nak jadi kawan kita, sama ada waktu susah maupun waktu senang. Kita dapat lihat dengan jelas. Jadi budaya ini kita tak boleh dapat bagi dia datang ke Semenanjung pada PRU yang ke-15. Kalau kita tidak hentikan, saya percaya lama-kelamaan Barisan Nasional, UMNO itu sendiri goodbye, hilang. Sebab tajuk utama pengarahnya, jangan lupa, pengarah tetap sama sehingga sekarang, sehingga ke hari ini pengarah tetap sama, iaitu Tun Dr. Mahathir. Ingin melihat Barisan Nasional, UMNO hilang. Kerana itu dia tak memaafkanlah Datuk Seri Najib dan sebagainya, apa semua hilang. Jadi untuk itu saya sangat berharap sahabat-sahabat, terutama sekali sahabat-sahabat saya di kepimpinan Majlis Tertinggi UMNO, wajib buat satu keputusan lagi. Tadi semalam keputusan di Biro Politik akan dibawa kepada Majlis Pimpinan Tertinggi, insya-Allah. Apabila dibincangkan, saya mohon sebulat suara tolak, sebab kalian di kepimpinan di atas tahu cawangan-cawangan di seluruh negara buat satu usul, iaitu menolak sebarang kerjasama dengan Parti Bersatu. Itu full stop di sana. Sekejap saya tengok ya. Okey, kalaulah kata ada apa-apa yang kita boleh kongsi bersama, ada apa-apa soalan yang kita boleh kongsi. Okey, ada. Yang mana tu? Okey. Apa yang dihadapi oleh sebahagian pimpinan UMNO adalah fitnah. Okey, ini tadi yang saya telah bagi tahu. Apa yang dihadapi oleh sebahagian pimpinan UMNO masih tetap dibawa oleh kepimpinan sekarang, yang dibawa oleh Mustafa bin Hassan. Mustafa Hassan daripada Batuus, Pulau Pinang. Okey. Maksud saya di sini, soalan dia, maksud dia di sini, tuan-tuan, apa yang dibawa, fitnah-fitnah yang dibawa, dicipta oleh zaman Pakatan Harapan, tetap masih dibawa sehingga ke hari ini, dan kepimpinan kita masih menanggung fitnah itu sampai ke hari ini. Itu masih diteruskan. Walaupun kawan ke taklah kawan ke, tetapi kepimpinan sekarang boleh menghentikan fitnah tersebut.
Tapi mereka tak hentikan. Kes tetap jalan. Bukan nak suruh buang kes. Tetapi kita nampak dengan jelas. Kita nampak dengan jelas kepimpinan, penyokong-penyokong Barisan Nasional UMNO menampak dengan jelas masih lagi dibawa budaya kontrak. Begitu juga dengan sikap. Terus dibawa, terutama sekali kepimpinan Bersatu PKR yang ada dalam Perikatan Nasional. Itu yang kita nampak. Rakyat di bawah nampak. Dan sekarang ini, alhamdulillah, kepimpinan kita sekarang telah nampak dengan jelas sandiwara ini. Sandiwara ini, saya ulang sekali lagi, wajib dihentikan. Wajib dihentikan. Untuk itu, sekali lagi saya nak nyatakan di sini, apa yang diluahkan oleh Datuk Seri Najib, disampaikan melalui surat oleh Tengku Razali, dua pemimpin telah cukup untuk nyatakan kerajaan ini telah pun jatuh ataupun berada di hujung tanduk saja. Untuk menghentikan dalca kerajaan ini dinamakan kerajaan dalca seminggu ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya mohon Tan Sri letak jawatan secara terhormat. Ini lebih terhormat daripada Tan Sri dimalukan di parlimen. Tan Sri akan dimalukan di parlimen apabila undi tidak percaya ataupun bajet kalah. Tan Sri juga saya percaya tahu bahawa Tan Sri telah hilang keyakinan di kalangan ahli-ahli parlimen sekarang. Angka Tan Sri telah pun lari. Angka Tan Sri 113 sekarang sudah berubah. Saya percaya Tan Sri tahu perkara ini. Untuk apa Tan Sri nak mempertahankan dan nak bersandiwara dengan rakyat di bawah? Rakyat di bawah mahu satu kerajaan yang stabil. Rakyat di bawah mereka mahu untuk undi semula. Keadaan reda COVID ini, saya percaya insya-Allah dalam tempoh sebulan ini keadaan reda. Saya minta satu pilihan raya umum diadakan, kembalikan balik mandat kepada rakyat, untuk rakyat bagi satu mandat kepada satu kerajaan yang baru yang lebih stabil. Kerajaan ini tidak stabil, kerajaan ini kerajaan sandiwara, dan kerajaan ini satu benda yang saya nak bagi tahu pada kalian di luar sana, ini dipenuhi oleh pengkhianat politik di Malaysia. Adakah rakyat di bawah selesa dengan kerajaan yang dipenuhi oleh pengkhianat? Kita hentikanlah perkara ini. Jangan beranggapan di bawah sana, di luar sana, bahawa kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh kepimpinan, terutama sekali Datuk Seri Najib hari ini, menggambarkan beliau menyokong Datuk Seri Anwar. Tidak. Saya tahu dia tidak menyokong Datuk Seri secara, tetapi dia nak nyatakan kekesalan, kemarahan, kesilapan kerajaan sekarang tangani dalam mentadbir Malaysia yang semakin hari sepatutnya kes COVID ni kita dah selesai dah. Kita dah tak ada nombor 3, nombor 2, nombor 4 dan seterusnya. Kita dah selesai dah sebelum ni. Tetapi oleh kerana kesilapan, kerakusan, nak berpolitik saja, kita sedang menghadapi, kita telah bawa beban ini kepada rakyat. Untuk itu, please saya minta hentikan sandiwara ini. Tuan Dr. Mahathir, cukuplah mengarahkan filem ini. Cukuplah, hentikanlah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.